Hai, apa kabar tim Doramita saya? Kisah hari ini membawa kita ke dalam sebuah drama remaja yang penuh dengan cinta, cemburu, persahabatan, bully dan banyak lagi. Bersedialah kerana drama ini memang padat dengan segalanya. Amaran spoiler. Siri ini bermula dengan Nari, seorang pelajar muda yang sedang minum sesuatu bersama kawan-kawan baiknya sebelum pergi ke pusat beli belah untuk menghabiskan hari mereka. Di sana mereka membeli seekor buaya mainan mewah dan selepas makan, mereka menyanyi serta berseronok bersama di sebuah karaoke. Dalam perjalanan pulang ke rumah, salah seorang kawannya bernama Yuna mengucapkan selamat tinggal kepadanya kerana dia telah memilih aliran sains dan mereka tidak akan dapat terus belajar bersama. Keesokan harinya, Nari mengambil sedikit makanan di kafeteria milik ayahnya untuk dimakan bersama kawan-kawannya pada hari pertamanya di sekolah menengah. Apabila tiba di sana, protagonis itu memerhatikan dengan heran sebuah lubang di siling, tetapi kawan-kawannya tidak mengendahkannya dan pergi untuk mengambil lebih banyak makanan. Apabila kembali ke kelas, Nari mendapati seorang pelajar bernama Chan sedang berehat di mejanya di atas buaya mainan mewahnya. Jadi, dia mendekatinya untuk menegurnya. Namun, jauh daripada berasa menyesal, dia memutuskan untuk duduk di sebelahnya. Selepas itu, guru perempuan meminta para pelajar memilih ketua kelas dan selepas undian dijalankan, Nari terpilih bertentangan dengan kehendaknya. Dengan cara ini, sedikit demi sedikit, para pelajar mula datang kepadanya untuk mengadu secara berulang kali dan pada suatu pagi, disebabkan bunyi bising yang sangat kuat daripada pelajar kelas di tingkat atas, rakan-rakan sekelasnya menyuruhnya pergi menegur mereka, jadi dia menuju ke sana bersama sahabat baiknya untuk bercakap dengan ketua kelas itu. Apabila mereka disambut, Nari terus terpaku kerana ketampanan pemuda itu bernama Sung yang selepas mendengar aduan daripada ketua kelas itu meminta maaf dan meyakinkannya bahawa dia akan bercakap dengan rakan-rakan sekelasnya. Namun begitu, apabila mereka kembali, kelas di tingkat atas masih terus membuat bising. Jadi mereka memutuskan untuk memulakan pertempuran dengan mereka dengan mengetuk siling berulang kali semasa waktu kelas mereka. Hal itu menyebabkan Song, ketua kelas dari tingkat atas, turun ke kelas mereka dan meminta penjelasan. Namun, Nari menafikan kejadian itu dengan dingin dan meyakinkannya bahawa rakan-rakan sekelasnya ialah pelajar yang sangat baik. Dalam keadaan ini, turun naik antara kedua-dua ketua kelas itu berulang hari demi hari. Namun, kedua-dua Nari dan Sung berbohong serta mengabaikan aduan satu sama lain dan tidak melakukan apa-apa untuk mengelakkan perang antara kelas itu daripada berlaku. Namun begitu, pada suatu pagi guru lelaki menyedari apa yang sedang berlaku dan memanggil kedua-dua ketua kelas itu ke pejabatnya untuk meminta penjelasan daripada mereka. Di sana, Nari berjaya meyakinkan guru itu dengan menunjukkan rakaman bunyi bising yang dihasilkan oleh kelas Sung, yang walaupun cuba mempertahankan sikap kelasnya, akhirnya menerima sepenuhnya segala tanggungjawab. Selepas keluar dari pejabat, Nari mengejeknya kerana perkara yang berlaku dan beberapa menit kemudian, dia pergi ke air pancut tempat dia sedang minum air untuk mengusiknya. Tetapi Nari memerciknya dan mereka mula bertengkar sehingga salah seorang rakan sekelas Sung memberitahu para pelajar dan kedua-dua kelas pun memulakan pergaduhan besar-besaran sesama mereka. Beberapa hari kemudian, pelajar-pelajar dari kelas di tingkat atas membuang sampah melalui lubang itu dan menggantung beberapa keping uang kertas untuk mengejek para pelajar yang cuba melompat untuk mengambilnya. Nari terperangkap dalam hela itu dan dia diambil gambar selepas terjatuh ke lantai. Namun, tidak lama kemudian dia berjaya mendapatkan uang kertas itu dan Sung turun untuk menuntutnya. Apabila dia menunjukkan gambar yang telah diambil terhadapnya, dia meminta maaf kepada Nari yang pada waktu malam keluar untuk makan malam bersama kawan-kawannya. Esokan harinya, Nari terkejut apabila bertemu Song di kelas pengiklanan yang disertainya secara sukarela dan dia juga mengenali seorang kenalannya yang, walaupun dia cuba bercakap dengannya, langsung mengabaikannya. Selepas keluar dari kelas dan meminta penjelasan daripadanya, dia meyakinkannya bahawa dia masih belum memberitahu sesiapa bahawa mereka saling mengenali
Dan selepas itu, dia pergi ke kafeteria ayahnya, tempat dia mengetahui melalui kawan-kawannya bahwa Yuna akan mula bekerja di sana. Disebabkan daya tarikan gadis muda itu yang sangat menonjol, pelanggan mula bertambah secara mendadak dan pada suatu pagi Sung pun muncul untuk membeli di sana. Kembali ke sekolah, Nari sedang duduk berbual dengan kawan-kawannya apabila tiba-tiba beberapa pelajar mendekatinya untuk memintanya menyerahkan hadiah kepada seorang pelajar perempuan dari kelas lain bagi pihak salah seorang rakan sekelas mereka. Namun, sebelum melakukannya, dia pergi bercakap dengannya untuk coba meyakinkannya supaya meluahkan perasaannya dan menyerahkan hadiah itu sendiri. Apabila dia menolak, akhirnya dia pergi ke kelas pelajar perempuan itu untuk menyampaikan hadiah daripada rakan sekelasnya. Tapi apabila dia mengetahui siapa pengirimnya, dia menjadi marah dan membuangnya ke dalam tong sampah. Untuk mengelakkan rakan sekelasnya mengetahui apa yang berlaku, Nari mengambil hadiah itu dari tong sampah dan di hadapan Sung membersihkannya dengan baju peluhnya sambil membuatkan dirinya kelihatan seperti seorang yang baik. Dengan cara ini, selepas kelas mereka pergi bersama ke Dobby untuk mencuci baju peluh protagonis itu, jadi Sung menutupinya dengan jaketnya supaya dia tidak kesejukan. Namun begitu, pada ketika itu kawan-kawannya muncul dan memberi amaran kepada Sung supaya menjauhi dirinya. Keesokan harinya, Nari meyakinkan mereka bahwa dia hanyalah kawannya. Namun, mereka menasihatinya supaya tidak jatuh cinta kepadanya. Tetapi, walaupun dengan amaran itu, seiring berlalunya hari, cinta antara mereka berdua menjadi semakin jelas. Dan pada suatu pagi, ketua kelas pengiklanan meminta mereka mencipta sebuah video promosi untuk sekolah. Selepas itu, Nari terserempak dengan rakan sekelasnya Chan dan dia mengajaknya makan bersama selepas kelas. Di sana dia mula menggodanya sambil menunjukkan bahwa dia sedang jatuh cinta. Keesokan harinya, semasa mereka merakam video promosi itu, Nari tersadung, tetapi Sung datang tepat pada masanya untuk menyelamatkannya. Nari, yang terdiam tanpa kata, kemudian kembali untuk memberinya sebiji manisan dari kafeteria ayahnya, tetapi akhirnya dia bertengkar dengannya. Yang menyaksikan apa yang berlaku, mendekatinya untuk menutupinya dengan jaketnya, yang menimbulkan rasa cemburu Sung, yang berdiri memerhatikannya dengan pandangan mencabar. Kemudian, Nari menyadari bahwa pemacu USB yang mengandungi video promosi yang mereka rakam untuk sekolah telah dicuri. Jadi, selepas dimarahi oleh ketua kelas itu, dia meminta maaf atas apa yang berlaku dan menerima sepenuhnya segala tanggung jawab di hadapan para guru. Selepas itu, dia meminta peluang kedua daripada ketua kelas itu untuk merakam video baharu dan walaupun dia memberi amaran bahawa hanya tinggal 1 minggu sahaja sebelum tarikh penghantaran, dia berjanji dan memberitahu mereka bahawa dia akan memperoleh hasil yang sebaik mungkin. Dengan cara ini, dia mengumpulkan semua kawannya dan bersama-sama mereka mula membuat rakaman di sekolah. Lalu mereka berjaya merakam sebuah video yang bijak yang menggunakan seekor anjing seolah-olah haiwan itu ialah seorang pelajar lain belajar dan berseronok bersama mereka. Namun begitu, apabila Nari pergi untuk menyerahkan video itu kepada guru lelaki, rupa-rupanya rakan sekelas perempuan yang dikenalnya itu menyerahkan pemacu USB yang telah dicuri bersama video asal yang menyebabkan protagonis itu pergi dalam keadaan jelas terganggu. Walaupun Sung cuba menenangkannya, Nari masih marah tentang apa yang berlaku dan memutuskan untuk menunjukkan videonya kepada pengetua sekolah yang segera mengucapkan tahniah kepadanya atas hasil kerjanya yang baik. Jadi, selepas ini, kelas itu mengadakan undian untuk memilih video pemenang. Namun, Nari pergi mengadu tentang sikap ketua kelas itu kepada pengetua yang selepas kejadian itu memutuskan untuk menggantung kelas pengiklanan. Kemudian, Nari berada bersama Sung di taman dan sedikit demi sedikit tarikan antara mereka menjadi semakin ketara. Namun, protagonis itu tidak menemukan keberanian untuk mengaku cinta kepadanya. Dan sementara ini berlaku, Chan salah faham pandangan Nari dan harapannya semakin meningkat seiring berlalunya hari. Pada suatu petang, Nari berada di kafeteria sambil memikirkan Sung dan tepat pada ketika itu, dia muncul untuk membeli sesuatu untuk dimakan walaupun Nari sangat menginginkan agar dia meluahkan cintanya. Watak utama menghidangkan makanan berlebihan lalu mengajaknya ke tempat dia selalu bertemu dengan rakan-rakannya itu.
Di sana, Nari mencederakan pergelangan tangannya dan apabila Sung cuba mengambil berat tentangnya, dia menolak bantuannya dan berlari pergi. Manakala Chan yang telah datang ke tempat itu untuk mengaku cintanya, menyaksikan segala yang berlaku dengan kekecewaan yang besar. Kemudian, Nari melihat Sung bercakap dengan gadis yang dikenalinya itu, yang merupakan orang yang sama yang mencuri pemacu USB dari beg galasnya. Jadi, didorong oleh rasa cemburu, dia mendekatinya sebaik sahaja perbualan mereka tamat dan mengaku perasaannya. Namun, dia terus keluh tanpa tahu apa yang harus dijawab. Selepas itu, Nari memberitahu kawan-kawannya tentang apa yang berlaku dan sedikit demi sedikit, dia melihat bagaimana Sung mula mengelakkannya secara terang-terangan sehinggalah dia muak dengan sikapnya dan meminta penjelasan daripadanya. Betul itulah, kawan sentiasalah berterus terang, namun begitu dia tidak mampu memberikan jawapan yang jelas dan Nari pergi dalam keadaan jelas marah. Pada waktu malam, Chan datang ke kafeteria dan mengajaknya makan sesuatu bersama untuk cuba menceriakannya. Harapan adalah perkara terakhir yang hilang. Beberapa hari kemudian, rakan-rakan sekelas, Sung bersorak memujinya atas tugasnya sebagai ketua kelas. Dan selepas itu, dia memilih kenalan Nari sebagai pembantunya, menyebabkan protagonis itu menangis lalu pergi dalam keadaan kecewa. Apabila melihatnya, Sung mengejarnya. Tetapi Chan tiba terlebih dahulu dan cuba menenangkannya sementara dia memerhatikan suasana itu dari kejauhan. Keesokan harinya, Nari kelihatan muram dan Chan memutuskan untuk membawanya ke bilik rawatan supaya dia boleh berehat. Sementara itu, kawan-kawannya pergi menemui Sung untuk menegur sikapnya dan menyalahkannya atas keadaan tidak sehat sahabat mereka. Selepas itu, Sung cuba mendekati Nari untuk bercakap dengannya. Tetapi dia mengelak daripada memandangnya pun dan Chan menutupi wajahnya dengan jaketnya untuk memastikan bahawa dia tidak memandangnya. Selepas itu, protagonis kita berada dengan tenang di kafeteria apabila tiba-tiba Sung masuk untuk meminta maaf kepadanya. Selepas itu, dia meninggalkan tempat itu dan menulis kepada seorang kawannya untuk memaklumkan bahawa ibunya sedang sakit, memperlihatkan kepada kita sebab dia tidak dapat menumpukan perhatian kepada Nari sejak dia mengaku cintanya kepadanya. Bagi pihaknya pula, Nari mula menjadi semakin rapat dengan Chan dan sedikit demi sedikit dia mula jatuh cinta kepadanya. Lalu siri ini berakhir dengan mereka berdua bersama dan bahagia tiba di sekolah bersama kawan-kawan protagonis itu. Dan begitulah pengakhirannya. Tidak syak lagi, ini ialah pengakhiran yang saya tidak jangkakan, tetapi saya tetap suka. Apa pendapat anda semua? Adakah Chan layak memiliki cinta Nari? Atau Sung ialah orang yang tepat dan dia telah kehilangan peluangnya? Beritahu saya apa yang anda lebih suka. Langgan untuk lebih banyak dorama, aktifkan notifikasi, dan jangan lupa tinggalkan like pada kami. Selamat tinggal!